hebat dari sudut membacakan Al-Quran Al-Karim. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mendengar ada seorang lelaki membaca ayat. Tengok Abdullah bin Mas'ud dengar ayat tersebut. Dia macam kita lah ni, Ustaz, ni imam ni baca tak betul. Bacaannya ni makhrajnya tak betul. Suruh kita jadi imam, lagilah Wallahualam betul tak betul. Baik, tak apalah, dari sudut nasihat tu mungkin ada betul ya. Bukan maksud saya kata begitu. Tetapi memang amalan itu dah berlaku dah semenjak dahulu. Abdullah bin Mas'ud dengar bacaan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dengar bacaan tersebut bertentangan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khastu bi yadi. Atas ketika itu Abdullah bin Mas'ud pegang tangannya. Diambil dan kemudian fa'ataitu bihi, aku bawakan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata kepada kedua-duanya, Rasulullah dengar bacaannya baca, dan ketika itu sahabat tadi pun bacalah, dan Rasulullah kata, kilahuma muhsin, kedua-dua daripada kamu itu elok, bacaannya elok, bukan tak ada masalah pun. Abdullah bin Mas'ud saja yang menyatakan tak elok, tak betul ni. Jadi kata Rasulullah, dua-duanya betul, tak salah pun ya, kamu baca betul dan dia baca dalam keadaan betul. Dan kemudian Rasulullah berkata, la takhtalifu, janganlah kamu bertelagak, janganlah kamu berselisih. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu mereka berselisih dan akhirnya mereka hancur. Artinya mereka punah, tidak ada kesatuan ketika itu. Nah, sifat ikhtilaf, sebab itu ada di kalangan ulama menyatakan ikhtilaf ummati rahmah. Perselisihan yang berlaku di kalangan umat aku itu adalah suatu rahmat ya, merupakan suatu rahmat, bukanlah merupakan satu perkara yang menimbulkan pergaduhan. Dan ulama berkata, kalau sekiranya khilaf, perselisihan itu berlaku sehingga menyebabkan pergaduhan, itu bukan khilaf namanya. Itu bukan khilaf. Nah, itu disebut permusuhan, khusumah. Dia tidak dikatakan sebagai ikhtilaf. Baik, cerita balik dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Rujuk di antara kitabnya, kitab I'lamul Muwaqqi'in, catatan daripada Imam Ibn Qayyim. Kisah yang berlaku ya, terhadap Abdullah bin Mas'ud. أن ابن مسعود كان ينهى عن وضع اليدين على الركب في الركوع ويأمره بالإطباق وخالفه عمر بن الخطاب، واختلف أيضا في الرجل زنى بامرأة ثم تزوجها، فيرى ابن عمر أنهما لا زالا يزنيان حتى ينفصلا، وخالفه عمر. Jadi kisah yang pertama, Ibnu Mas'ud menyatakan waktu itu orang yang kalau nak rukuk ni tangannya tak boleh letak di sini ya, pada paha. Kan orang semua kata rukuknya pada paha, dipegang ya. Jadi saya kata Abdullah bin Mas'ud kata tak boleh, dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan letak pada itbaqkan, letak pada kita punya lutut ketika itu letak. Jadi Sayyidina Umar kata tak apa, khalafahu Umar. Ini pendapat utara berlaku di kalangan Sayyidina Umar pertama. Dan kemudian yang kedua, pendapat yang berlaku, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang wanita yang berzina dengan seorang lelaki dan kemudian dia berkahwin dengan lelaki yang berzina dengannya, itu tetap saja kedua-duanya masih lagi berzina walaupun telah berkahwin. Ini pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud, menyatakan kedua-duanya masih lagi berzina, tetapi hatta yang fasila, sehinggalah kedua-duanya bercerai, berpisah ya, berpisah. Dia tidaklah dianggap sebagai berzina. Tetapi berbeza dengan pendapat yang diutarakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata tak ya? Yang penting dia telah mengadakan akad yang sahih, yang sah ya. Cuma perbezaannya tadi, mula-mula tu berzina, kalau ada anak itu tidak boleh disandarkan kepadanya dan sebagainya. Tetapi oleh kerana akadnya telah dibuat, dia tetap tidak dianggap sebagai berzina. Kan percongkahan itu wujud di kalangan para sahabat tetapi mereka tetap bersama. Nah, itu persoalan yang berlaku dalam diri kita, perlu dilihat. Baik, ini sambungannya disebut dalam kitab yang lain, At-Tabaqat Al-Kubra, Musnaf Ibnu Abi Shaybah. Ini di antara kitab-kitab yang boleh rujuk baliklah kitab tersebut. Wa ma'a dzalika ikhtilaf kana sana'uhuma 'ala ba'dihima huwa al-fasil lidzalika an-niza'. Dikata di samping mereka berselisih, tetapi keduanya masih lagi memuji sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain. Abdullah bin Mas'ud memuji Sayyidina Umar, Sayyidina Umar memuji Abdullah bin Mas'ud. Yang kita puji diri sendiri, orang lain semua tak betul. Itu masalah kita apa? Sedangkan ulama dahulu tidak begitu. Masing-masing akan memuji kelebihan masing-masing ya, dia ni bagus ya, baik, alhamdulillah. Baik, inilah dia dikata pembeza bagi permasalahan pertelagahan yang berlaku ya,
yang menyuburkan lagi sifat mawaddah, sidqun, sifat berkawan, sifat kasih sayang dan juga mahabbah. Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata terhadap Abdullah bin Mas'ud, kanifu Unayf mali'u fiqhiha au ilman, mali'u fiqhan au ilman atharat bihi ahlul Qadisiyah. Jadi Unayf ini merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar menggelarnya dengan nama gelaran Unayf. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah dipenuhi dengan fiqh dari sudut ilmu yang ada pada dirinya, dan ilmunya cukup banyak. Ahlul Qadisiyah ini telah mengutamakannya, maknanya telah mengambil peran segala ilmu-ilmu itu daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu pujian daripada Sayyidina Umar terhadap Abdullah bin Mas'ud. Sementara di bawah itu pula membicarakan Abdullah bin Mas'ud pula memuji Sayyidina Umar Al-Khattab. Kana lil Islam husnan hasina yadkhulun nasu fihi wa la yakhrujun. Falamma usiba Umar inthalamal hasan hisn, inthalamal hisnu. Sesungguhnya bagi Islam itu ada benteng yang kukuh. Islam ni bentengnya kukuh. Manusia masuk ke dalam benteng tersebut dan mereka tidak keluar. Maknanya umat Islam ini masuk ke kubu tersebut dan dia tidak keluar. Kenapa? Sebab kubu itu kuat. Tiba-tiba bila Sayyidina Umar telah ditimpa musibah, maknanya Sayyidina Umar ketika itu dibunuh, ditikam, inthalamal hisn, maka runtuhlah akan benteng yang ada ketika itu. Subhanallah, dipuji di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi banyak lagi lah catatan-catatan ini, semuanya menggambarkan tentang sifat tawadhu, dan sifat ketinggian mereka. Dan kemudian kita akan dapati ada suatu perkara yang menarik juga yang berlaku dalam mazhab, berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang lain. Baik, kita ambil sedikit lagi catatan ini. Ini diambil dalam kitab dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq Ibn Asakir. Qala Yunus As-Sadafi, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i, nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna walakini fa akhadha bi yadi thumma qala ya Aba Musa ala yastaqim an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'alatin. Jadi kata Imam Syafi'i, waktu itu Imam Syafi'i bertemu dengan salah seorang dalam riwayat menyatakan anak muridnya, tapi anak muridnya tidak bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata Yunus As-Sadafi rahimahullah, aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal, orang yang paling cerdik berbanding Imam Asy-Syafi'i. Nazartuhu, Yunus As-Sadafi ini anak muridnya ketika itu, dia kata nazartuhu, aku telah berdebat. Nazaran artinya berdebatlah. Aku telah berdebat dengannya, summa iftaraqna, dan kemudian kami berselisih. Dalam perdebatan tersebut aku tak bersetuju dengan jawapan yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walakiyani, tiba-tiba dia datang bertemu dengan aku. Seorang tuan guru tadi ilmunya tinggi, tidak terasa bersalah untuk bertemu dengan anak muridnya ketika itu. Fa akhadha bi yadi, dan kemudian dipegang tangan saya. Lantas apa kata Imam Syafi'i, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, gelaran kepada Yunus As-Sadafi ini, ala yastaqim an nakuna ikhwana. Apakah kita ini tidak boleh kekal menjadi bersaudara? Adakah kita ini tak boleh kekal menjadi bersaudara? Wa illam nattafiq, sekalipun kita tidak bersetuju dengan satu permasalahan yang kita bicarakan ini. Lihat, sampai tahap itu dipegang. Kita takkan tak boleh nak bersaudara, takkan kerana satu masalah yang kita tidak bersetuju bersama kita menjadi musuh. Nah, Islam mengajar kepada kita supaya kita berlapang dada. Sifat untuk berlapang dada itu penting. Baik, pujian-pujian ini terlalu banyak. Antaranya juga pujian yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Antaranya Imam Syafi'i kata apa? Ini disebut dalam kitab Siyar I'lamin Nubala, disebut an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Manusia itu dalam bidang fiqh begitu memerlukan kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Manusia begitu memerlukan pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Yang cakap siapa? Imam Syafi'i. Subhanallah. Kemudian Imam Ghazali pendapat juga disebut dalam kitab Siyar I'lamin Nubala ini. Catatan daripada Imam Al-Ghazali, di antara orang yang memuji dan mengecam Imam Al-Ghazali. Maknanya kecam dan keji itu telah berada pada zaman Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali apa?
ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده وكل منهم معذور مأجور ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور وإلى الله ترجع الأمور. Dikata sentiasalah para ulama akan berselisih pendapat, dan seorang yang alim, yatakallam alim, seorang yang alim itu dia akan bercakap pada sesuatu benda yang diketahui melalui ijtihadnya. Setiap orang yang alim dia akan mengeluarkan hukum berdasarkan kepada ijtihadnya, dan setiap daripada mereka itu dimaafkan. Ma'zur, ma'zur dia artinya dimaafkan. Ma'jur, dan diberikan pahala. Idza asaba al-hakim falahu ajran. Apabila seorang yang berilmu itu membuat satu keputusan, dia dapat 2 pahala sekiranya betul. Tapi kalau sekiranya salah, dapat pahala tak? Dapat. Ya, orang yang alim syaratnya adalah orang yang faqih, orang yang alim. Kalau pun salah, dia tetap diberikan pahala. Wa man anada, barang siapa yang menentang pandangan-pandangan mereka, anada ni maksudnya orang yang menentang, degil dengan pandangan-pandangan mereka, ataupun mereka telah mengoyakkan ijma' para ulama, maka mereka ini dianggap sebagai berdosa, dan kepada Allah lah segala urusan-urusan itu akan dikembalikan. Ya, justru daripada itu, bacalah seluruh pendapat-pendapat yang telah pun diutarakan dalam kitab-kitab para ulama, yang mana dia adalah merupakan hasil perbincangan dan ijtihad yang telah mereka keluarkan. Semuanya tidak lari dari sumber-sumber nas daripada hadis-hadis Rasulullah, ya, dan juga Al-Quranul Karim, ijma' dan juga qiyas. Baik, ini saya nak nyatakan tentang beberapa kitab. Antara kitab-kitab yang kalau tuan-tuan nak rujuklah perbincangan khilaf di kalangan para ulama ini, antaranya ada dalam kitab Al-Madkhalul Fiqhi Al-'Am, ya. Ini catatan daripada Dr. Mustafa Ahmad Zaraqa. Satu. Boleh baca? Cari lagu baca. Ini kalau yang belajar ni, saya nak nyatakan, belajar satu ni pun pening kepala. Kalau saya baca, ya Allah. Bab kias ada yang disebut dengan kias khafi, kias jali, ya, ada kias mu'tabarah, ada kias mullah. Dalam bab kias ni mudah-mudah pening kepala. Masing-masing ada dalam. Itu bab kias, belum bab yang lain nak mengutarakan. Senang cerita ambil sajalah pada ya, kita yang masih dalam bidang ni boleh memahami pun rasa bermasalah. Untuk mendalami akan maksud tersebut, serahkan pada para ulama. Baik, banyaklah kita ni. Serta mulia-mulia nanti kalau minta pada saya, kita ni Tarikhul Fiqh Islam, Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Al-Madkhalul Fiqh Al-Islami, ya, Tarikhu wa Qawaiduhu, Dr. Abdullah Ad-Dar'an, kemudian Tarikh Al-Fiqh Al-Islami, Ahmad Faraj Husain, Dirasah Tarikhiyah الفقه للفقه وأصوله والاتجاهات, Dr. Mustafa Said Al-Khan, dan seterusnya adalah hatta termasuk Dr. Abdul Karim Zaidan, doktor, macam-macam doktor ni ada. Dan terakhir itu ta'rif 'am, ya, pengertian umum yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, ya. Ini nama kitab-kitab tersebut. Rujuklah kitab-kitab tersebut untuk menentukan sumbernya. Baik, kemudian saya ingin menyatakan perkara yang berkait dengan masalah-masalah antaranya. Okay. Di antaranya perkara yang berkait dengan masalah banyak sekali. Ini pertama ya. Okey. Di antaranya persoalan yang berkait dengan masalah, ini tahu maksudnya apa ni tuan-tuan? Kita tetap baca. Hukum doa il-furada, hukum berdoa secara bersendirian ataupun berjamaah selepas daripada sembahyang 5 waktu, khalfas salawati, ka'an yad'ul imam wal akharuna yu'minun. Seumpama imam membaca doa dan yang lain mengaminkan. Kan kadang-kadang waktu tu tengok ada seorang pergi, tak apalah, kita bukan yang suuzon kepada mereka, mungkin yang pergi itu nak pergi ke atas atau mungkin ada urusan lain. Tapi lihat balik diri kita lah, kalau katakan kita pergi dan menolak kerana ini tak disyariatkan oleh Allah, pergi begitu saja pun tak berdoa, lagilah tidak disyariatkan. Sedangkan syariat itu dia mesti berdoa dulu. Ni habis salam dia terus dengar saja suara imam, bangun.
Itu tak betul juga dari sudut kaedah dan juga hukumnya. Baik. Saya baca jawabannya, apa hukumnya? Fa inna du'a 'aqba as-salawatil maktubah muraqqabun fihi syar'an min qibali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa sesudah daripada sembahyang yang wajib, sembahyang fardu itu adalah digalakkan dari sudut syarak melalui apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu telah berkata, "Qila ya Rasulullah," dikatakan, "Wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma', doa apakah yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa taala?" Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah kata, "Jawful lailil akhiri wa duburu as-salatil maktubah." Iaitulah sembahyang doa ketika kita berada di pertengahan malam, jauf, iaitu 1/3 malam yang terakhir itu. Ketika itu kita memohon doa, doa ini didengar oleh Allah pertama. Dan yang kedua, doa yang paling didengar oleh Allah, iaitulah duburi as-salatil maktubah, sesudah selesai daripada sembahyang yang wajib. Ada tak kita buat doa sesudah daripada sembahyang wajib? Itu Rasulullah sebut. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi. Di sini insya-Allah yang lain. Soal di sini alhamdulillah doa. Apa pun tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tak nak mengikut imam tak apa, tapi jangan sampai kita tinggalkan doa. Ya, itu tak betul. Kalau katakan kita terus tinggalkan doa tersebut, itu satu perkara kesilapan. Tapi kalau katakan disambung, habis hadis salam terus nak sambung solat sunat, itu masih lagi solat, tak menjadi masalah. Cuma persoalannya kalau kita tinggalkan terus tanpa berdoa, suatu kerugian dan sesalan yang akan kita rasai ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, antaranya juga di bawah ini disebut hadis riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari, riwayat daripada Ja'far ibn Muhammad Shadiq. Imam At-Tabari meriwayatkan hadis tersebut. Berkata, "Ad-du'a ba'da al-maktubati afdalu min ad-du'a ba'da an-nafilati ka fadli al-maktubati 'ala an-nafilah." Jadi berdoa sesudah daripada solat-solat wajib itu lebih afdal berbanding dengan berdoa sesudah daripada solat-solat sunat. Ya, seumpama kelebihan solat fardu ke atas solat sunat. Baik. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini siapa dia? Kita kenal ada dua ulama yang terkenal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang kedua Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu lahir pada tahun 773 Hijrah. Ya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami lahir pada tahun 909 Hijrah. Ini perbezaannya. Dah berapa abad tu? Ini kurang dalam 2 abad berikutnya. Dan kedua ulama ini adalah lahirnya di Mesir. Imam Al-Asqalani di Kahira, Al-Haytami di sebuah tempat kawasan tapi terdapat terletak di bumi Mesir. Baik. Tuan-tuan kalau pergi ke sana tu banyak sebenarnya kubu-kubu para awliya di kalangan penulis-penulis kita yang cukup terkenal, memang ramai. Okey. Wa minal ulama, dan di antara ulama, kita ambil ni atas itu tak perlu, tetapi yang pentingnya ada doa. Wa minal ulama, ini di antaranya dalam kitab Majmu' wa minhum Imam Nawawi, di antaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dan kitabnya Al-Majmu'. Ya, kitab Majmu' dan kitab Al-Azkar syarah kepada kitab Muhazzab telah berkata, far'un qad zakarna, ada satu cabang yang sesungguhnya kami telah sebutkan, istihbab az-zikri wal du'a lil imam wal ma'mum wal munfarid, sunat berzikir dan berdoa bagi seorang imam dan makmum dan orang yang bersendirian. Wa huwa mustahabun, dan dia adalah sunat sejurus selesai daripada setiap sembahyang bila khilaf, ya, tanpa ada sedikit pun khilaf, ya, pertentangan. Dan di antara ulama yang menyatakan sunat berdoa sesudah daripada sembahyang antaranya Al-Faqih Al-Hambali, iaitulah Mansur Al-Bahudi, juga menyatakan demikian, ya, juga menyatakan demikian. Artinya keseluruhan para ulama menyatakan tidak menjadi masalah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai apabila kita menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini masalah ni, dua permasalahan. Yang pertama perkara yang berkait dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan sembahyang ni, doa ni angkat tangan dia tak perlu. Itu pun kadang-kadang menjadi perhatian juga permasalahan. Baik.
Jadi yang pertama dikata berkait dengan mengangkat tangan semasa berdoa. Terdapat sunnah yang banyak. Wa fi sunnah katsirun minal ahadits. Banyak hadis-hadis yang menggalakkan untuk kita mengangkat tangan semasa kita berdoa. Di antaranya riwayat daripada Abi Daud, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum." Ya, apabila kamu nak memohon pada Allah, mintalah dengan butun, di butuni. Ya, dengan perut telapak tangan kamu ini. Artinya kita mengangkat tangan, wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jangan kamu meminta dengan cara begini. Jadi begini ni boleh tak? Tak boleh. Langsung tak boleh. Nanti dulu ada dikiaskan oleh para ulama. Sekiranya dia berkait dengan azab, ada ulama menyatakan sekiranya dia berkaitan dengan tolak bala, berkaitan dengan tolak bala itu dibuat begini. Dan ilmunya mana? Itu dikiaskan dengan peristiwa solat sunat istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan ketika dia berdoa untuk menolak bala, ketika itu Rasulullah dia punya selendang itu diterbalikkan. Kan ada dalam sejarah, bukan perbuatan berlaku, ulama mengkiaskan. Dalam solat istisqa itu ketika Rasulullah minta tolak bala itu, Rasulullah terbalikkan selendangnya, dan para ulama kata ini mungkin bermaksud dikaitkan kita terbalikkan begini bagi menolak. Kita tak nak minta bala itu berlaku kepada kita, jadi cara menolaknya begini. Itu pendapat yang diutarakan. Kalau tak nak apa tidak apa, tak ada jelas ni. Maksudnya hadis Rasulullah tak ada tak pun tidak menjadi masalah. Tapi jangan kita mempersalahkan orang lain yang melakukan demikian, sebab mereka juga ada menggunakan dalil kias tadi, mengkiaskan hukum tersebut. Ya, baik. Hadisnya ada. Baik, itu perkara. Hadisnya banyak. Kemudian perkara yang berkait dengan doa secara berjamaah. Maksud tidak mengisahkan. Baik, doa berjamaah ini di antaranya ada orang yang berkata harus. Ni, siapa dia? Mansur al-Buhuti al-Bahuti al-Hambali. Mazhab Hambali sendiri. Dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang begitu berpegang dengan hadis, tetapi mereka masih lagi mengizinkan untuk berdoa secara berjamaah. Nampak? Ya, pendapatnya. Seumpama dalam kitab Kasyaful Qana', di antara kitab beliau itu, wa waradat fatawa li ba'd ulama al-Malikiyah, juga terdapat fatwa di sebahagian daripada ulama-ulama Malikiyah yang disebutkan oleh al-Imam, ini nama sebutan itu saya tak berapa boleh menyebut ni, Wan Shuraisi, ya, dalam kitabnya iaitu Al-Mi'yar, la siyama idza arada al-imam, tidak dan terutama apabila imam menghendaki untuk mengajar makmumnya dengan doa tersebut yang dianjurkan di dalam sembahyang. Jadi kalau katakan atas sebab kita nak mengajar begitu, okey, itu tidak menjadi masalah. Yang selama ini kalau kita buatnya atas sebab-sebab yang tertentu yang tidak bercanggah dengan syariat Islam, silakan saja. Ya, cuma je bagi saya mungkin untuk meletakkan di antara dua keadaan itu, cuma janganlah kita terlalu kuat waktu ketika berzikir itu. Contohnya terlalu tinggi sangat, baca kuat sehingga memang mengganggu. Tapi kalau katakan dalam keadaan sederhana, itu tidak menjadi masalah untuk dilakukan, sebab ada di antara ulama menggunakan dalil-dalil hukum seumpama ini. Dan terbaik di bawah ni ada disebut ni. Di antaranya hadis Rasulullah riwayat daripada Al-Hakim. Rasulullah kata apa? La yajtami'u mala'u fayad'u ba'duhum wa yu'minu al-ba'du illa ajabahullah. Ada hadis ini. Rasulullah kata, tidaklah berhimpun suatu kelompok yang besar di kalangan manusia itu, lantas sebahagian mereka berdoa dan sebahagiannya mengaminkan, melainkan Allah akan mengabulkan doa mereka. Itu berlaku ramai-ramai ke seorang? Ramai. Hadisnya ada. Riwayat daripada Al-Hakim. Apa masalahnya? Tidak menjadi masalah kepada kita. Soalnya ni, kesian yang kami yang datang selalu diganggu dengan bacaan. Dan kalau katakan tak nak diganggu tu datanglah awal. Ya, soal selalu si datang lewat dia. Ni, ustaz ni tunggu dulu ni, janganlah iqamah. Ya. Padahal dia yang datang lewat, kemudian tidak mempersalahkan orang yang datang awal. Itu juga kadang-kadang perlu untuk dimuhasabah balik tentang hal-hal seumpama ini. Okay. Dan ini ada lagi perkara yang berkaitan, ya. Jadi antaranya raf'us saut disebutkan, mengangkat suara tu. Ni baca dengan kuat-kuat ni bagaimana? Rupa-rupanya ada dalilnya. Riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata apa dia? Anna raf'as sauti bizikri hina yansaraf an-nas min al-maktubah kana ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mengangkat suara dengan zikir ketika manusia telah pun insarif. Insarif ni bila? Setelah selesai daripada solat maktubah, daripada solat-solat yang wajib, solat yang fardu itu selesai saja, maka itu sebenarnya zikir kuat ini sudah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah, ada disebutkan. Dalilnya mana? Ini berdasarkan kata-kata yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahu ya, apabila mereka itu telah selesai menunaikan solat dan aku mendengarnya suara tersebut, mendengarnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila ada suara itu menggambarkan bahawa zikir tersebut juga dibaca dalam keadaan didengari oleh para jemaah. Antaranya juga lafaz yang lain, kuntu a'rifu inqidha' as-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Sesungguhnya aku tahu selesainya solat Nabi itu dengan cara bertakbir. Rasulullah bunyikan takbir tersebut dengan kalau jamaah boleh dengar, itu perlahan ke kuat? Cepat saja semua. Jadi maknanya memang segera didengar. Bila ramai dengar, itu bermakna ada bacaan-bacaan yang kuat juga dibaca. Dan sebenarnya dalil yang digunakan oleh para ulama ini tidak kurang juga dari sudut bacaan. Dalilnya, kekuatan dalil tersebut memang ada. Justru daripada itu terpulang kepada kita, ya, kalau katakan nak berzikir bersendirian, silakan sahaja. Mereka yang tak berjemaah, silakan sahaja. Tetapi sebenarnya jemaah ini lebih membawa kepada kekuatan berbanding dengan kita berdoa sendirian. Kalau mungkin doa kita tidak diterima, tapi mungkin di kalangan para jemaah ada doa yang dimakbulkan oleh Allah ketika mereka mengaminkan doa tersebut. Alangkah baiknya ketika itu sama-sama berdoa dengan hadis ataupun yang hadis riwayat daripada Al-Hakim tadi. Sebahagian mengaminkan, sebahagian berdoa, dan ini lebih dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian perkara yang berkait dengan menghidupkan malam nisfi Syaban ini secara ringkas. Ringkasnya memang ada dalil-dalilnya dan ada dalil yang sahih. Tetapi yang peliknya tak tahu kenapa mereka menyatakan dalil itu tak kuat, dhaif. Dan ulama menyatakan pun kalau pun ada hadis-hadis yang dhaif, bukan dia tidak boleh dijadikan hujah. Bila dia dihimpunkan dan dia memiliki kekuatan, dia boleh meningkat kepada hadis itu menjadi hadis hasan. Kan ada kaedah hukum yang dibicarakan dalam bab hadis-hadis yang dhaif ini apabila dia tidaklah terlalu lemah dan ada syarat-syarat yang tertentu. Apabila dia digabungkan dengan hadis-hadis dhaif yang lain yang banyak, yang maknanya sama, maka hadis itu akan naik darjatnya menjadi hadis hasan. Jadi apa masalahnya? Hadisnya ada, walaupun hadis itu adalah dhaif, tetapi banyak turuk ataupun jalan-jalan hadis yang banyak itu berkaitan tentang kelebihan malam nisfi Syaban. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya adalah sahih. Subhanallah. Antaranya hadis Rasulullah yang Rasulullah kata, "Yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi illa lisnain musyahidun wa qatilu nafsin." Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia baca Yasin 3 kali, silakan. Siapa nak beramal, silakan. Tak menjadi masalah. Hadisnya ada. Buatlah segala kebaikan. Allah akan melihat pada separuh malam, pada nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampunkan hamba-hambanya ketika itu yang memohon ampun kepada Allah. Melainkan dua sahaja kelompok manusia yang tidak diampunkan. Yang pertama, orang yang berselisih, yang bergaduh, bermusuh. Musyahid artinya orang yang bergaduh. Kita bermusuh, benci betul dengan dia, simpan kebencian itu semua sampai malam masuk nisfu Syaban pun tak ada sifat untuk memohon maaf. Sebab itu kita kena mohon maaf selalu. Ni Ramadan dah dekat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan sampai ada dalam hati kita ini sifat bermusuhan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf. Jangan mohon maaf masa ni hari raya, itu silap tu. Patutnya kita buat kat Ramadan, bukan kat raya. Kat Ramadan tu mohon maaf. Kenapa? Sebabnya takut amalan-amalan kita yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. 30 juzuk Al-Quran kita baca, solat tarawih yang kita laksanakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana permusuhan. Kan antara salah satu sebab doa kita tidak mustajab pun. Oh, kita tunggu malam Lailatul Qadar ni. Nak malam Lailatul Qadar ni baca doa, menangis dan sebagainya. Doa tak dikabulkan. Punca bermusuh. Antara punca itu adalah kerana permusuhan kita. Baik, dan yang kedua iaitu qatilun nafsin, mereka yang membunuh diri, ya. Qatilun nafsin ini bukan membunuh diri, membunuh jiwa orang lain. Jadi pembunuh. Dia bunuh orang, kemudian tiba-tiba malam ni walaupun berbunuh masih lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Malam tu nak berdoa pada Allah, melakukan perkara, tetap sahaja Allah tidak akan melihat mereka. Ya. Rijal dan siqah, dan banyak lagi lah dalil-dalil tentang hadis tersebut.
Para ulama menyatakan istihbab, ya. Ini disebut dengan istihbab ihya lailatul nisfi min Sya'ban bis-salat. Sunat kepada kita untuk menghidupkan malam separuh malam itu dengan sembahyang, sama ada berjamaah, ya, bis-salati. Lama yakunu furuda, ya. Adapun persediaan, ya, di masjid ataupun tidak dan sebagainya, dan buat secara berjamaah silakan dan sebagainya. Allahu a'lam. Jadi itu di antaranya. Dan kemudian ada satu lagi hukum yang ditimbulkan. Tak ada persoalan. Memang ada bertanya tentang persoalan boleh tak seseorang itu qada solat dengan bersama-sama menunaikan solat tarawih. Ini banyak ni solat saya ni lama dah saya tak tinggalkan, ya, teringat untuk mengqada solat tersebut. Jadi pada saat yang serupa, bila imam menunaikan solat sunat tarawih, kita niat untuk niat qada, ya, qada solat tersebut. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jawapannya boleh. Terdapat dalilnya, nas mana? Banyak soalan tak, ya? Okey. Berkait hal yajuzu qada akthar, ya, fi kulli salat. Ni baik perkara yang begini, saya nak ringkaskan sahaja. Dibenarkan untuk kita melaksanakan qada salat itu pada ibadah-ibadah yang sunat. Dalam kitab Majmu' Mazhab Syafi'i menyatakan dua-dua boleh. Orang yang sunat nak mengikut yang wajib, ya, solat sunat tapi nak berjemaah juga dengan yang wajib boleh. Yang wajib berimamkan kepada yang sunat pun boleh, ya. Jadi niatnya bagaimana? Kalau katakan kita buat solat sunat tarawih, imam buat solat sunat tarawih, kita niatkan sahajalah solat fardu isya qada yang lalu. Bukan sekarang kita qada bersama dengan imam untuk qada solat fardu isya tersebut boleh. Dan imam buat dua, takkan kita pun nak buat kosarkan menjadi dua. Tambah saja, ya, tambah saja 4 rakaat tadi, cuma kita nak dapatkan pahala berjamaah, itu sahaja. Jadi dibenarkan, tidak menjadi masalah. Bilangan berbeza tidak menjadi masalah. Tapi niat kita itu yang perlu dibezakan. Imam niat untuk solat tarawih, kita niat adalah untuk solat fardu. Ya, solat qada untuk fardu. Jadi niatnya bagaimana? Saja aku sembahyang fardu isya, ya, qada, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Barangkali kerana Allah, ya. Teruskan kita bangkit. Jangan kita bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah duduk, ya. Imam dah duduk tu, dia seumpama kita yang datang semasa imam menunaikan solat fardu tapi kita jadi imam masbuk. Makmum masbuk. Makmum masbuk ni datang pada rakaat yang ketiga sebagai contohnya. Ada tak masa imam dah bagi salam, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dah bagi salam, kita bangkit tambah sahaja 2 rakaat. Dan begitulah juga. Tarawih isya contohnya. Dia buat 2 rakaat, dia selesai memberikan salam, kita bangkit sambung saja solat tersebut. Jangan bagi salam juga. Dia bagi salam artinya kita dah tekan sembahyang itu kan bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Bila kita dah bagi salam tu dah habislah sembahyang. Jangan bagi salam, sambung saja. Bila imam memberikan salam, kita terus bangun. Tambah. Katakan dia buat lagi 2 rakaat berikutnya, kita bagilah salam, ya. Jangan ikut juga. Imam ditambah lagi 2 ni, kita ikut lagi. Kita habiskan sendiri. Sepatutnya itu balik terus, ya. Okey. Hadis Rasulullah jelas, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Adapun imam itu dijadikan untuk mengimamkan sembahyang. Ikutlah tersebut. Mazhab ahli sunnah wal jamaah yang ada pada hari ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, muncul setelah 300 hijrah. Jadi mazhab ahli sunnah yang tudin ialah mazhab salaf, mengikut kepada golongan awal Islam, ya, sahabat tabi'in dan tabi'in. Golongan yang sedikit sesuai dengan sabda Nabi, Islam itu pelik, ya. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, ya, dan dia akan datang dalam keadaan pelik. Jadi adakah benar pendapat ini? Sebab ada yang mengatakan sejarah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ditentang oleh ahli sunnah yang tulisannya cantik lah. Ahli sunnah yang memakai mazhab salafi. Mazhab salafi ini bila wujud?
Yalah, salaf ni bila wujud? Tak ada. Ya. Cuba tengok balik ya. Tengok balik. Salafi ini wujud ketika kemunculan Imam Ibn Taymiyah. Ya, Ibn Taymiyah wujud waktu itu mula ada kelompok yang menyatakan Salafi. Dahulu tidak ada. Ya. Bermula dia wujud. Kalau tidak percaya, cuba lihat Salafi kebanyakan dia akan menggunakan hujah Ibn Taymiyah. Itu pendapat yang paling kuat. Ya, mereka akan segala pendapat dia akan menggunakan pendapat-pendapat Imam Ibn Taymiyah dan juga pendapat-pendapat yang diambil daripada anak-anak muridnya Ibn Qayyim Al-Jauzi, termasuklah Abdul Wahhab, ya, yang kita kenal dengan nama Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, disebut dengan Wahabi dan sebagainya. Semuanya digunakan hujah tersebut. Soalan saya, mereka ini lahir pada tahun bila? Ibn Taymiyah lahir tahun bila? Rahimahullah. Tengok tak mengambil berbanding dengan Asy'ariyah, ya. Itu kita lihat balik. Dia lahir pada tahun 700 atau 600. Seingat saya pada tahun 700 lebih Hijrah. Sedangkan mereka mazhab Asy'ariyah ni diambil. Memanglah dari sudut kewujudannya seakan-akan Imam Asy'ari Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia adalah merupakan pelopor yang mewujudkan. Dia tidak, sebenarnya dia mengambil dan mengolah ataupun mengambil segala amalan-amalan yang telah dilakukan, ya, daripada ulama-ulama sebelumnya, daripada Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Amalan itu diamalkan. Cuma nama Asy'ariyah itu wujud dengan disandarkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Hakikat sebenarnya amalan itu telah berwujud. Kalau tak percaya, perhatikan balik pandangan-pandangan yang diutarakan oleh seluruh ulama yang empat. Itu dia tidak lari dari sudut pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, dan juga Al-Maturidi. Itu kena perhatikan lebih dalam. Cuma saya tak boleh nak cerita dengan lebih mendalam bila tarikh kewujudan tersebut. Tetapi kalau diperhatikan secara lebih mendetail, memang segala maklumat amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini serupa dengan apa yang difahami oleh imam-imam sebelum daripada itu, ya. Berkaitan tentang masalah, ya, akidah, ya, yang berkaitan dengan masalah akidah itu, ya. Cumanya kita perlu buat perbezaan di antara dua perkara. Asy'ariyah dan Maturidi ini dari sudut akidah, ya, dari sudut fiqahnya dia berbeza. Asy'ariyah dan Maturidi ini dari sudut kita berakidah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah Asy'ariyah dan juga Maturidi. Adapun dari sudut fiqahnya, itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan Maliki, ya. Itu pendapat mazhab-mazhab itu semua katanya. Okey. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang dapat saya bantu. Kita dah hampir selesai perbincangan kita. Mohon maaf di atas pada kekurangan perbincangan kita. Masa memang tidak menjadikan untuk kita berbicara lebih dalam. Sebab sebenarnya poin kalau kita nak ambil dalam kitab ni terlalu banyak, ya. Satu persatu ulasan-ulasan yang dikemukakan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Ada sedikit maklumat, program daurah kita